Wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi berjumpa untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang kita tinggalkan pada Jumaat yang lepas lah, yang mana hanya beberapa orang saja. Malam ni ramai sikit ya, alhamdulillah. Abang lama tak ada nampak? Ingat tak mari dah ya? Sana tak ada kuliah malam ni? Ada. Kuliah apa? Saja. Ustaz Karut. Ada Ustaz Karut dah. Ustaz pada karut lah. Marah ustaz tu cakap dia karut. Baik. Hari tu kita dah masuk bab yang ketiga, itulah bab qada al-hajah ataupun bab al-istinja ataupun bab al-istitabah dan beberapa istilah yang lain yang saya dah kongsikan secara ringkas lah peristilahan itu yang difahami secara bahasa Arabnya, digunakan oleh orang-orang Arab untuk nak menunjukkan bahawa ataupun nak merujuk kepada berak dan kencing lah. Sementara para sahabat Nabi SAW juga ada menggunakan istilah-istilah yang pelbagai itu. Sebab istilah ni biasalah, hatta bahasa Melayu pun kita ada apa yang disebut sebagai sinonim. Mak Saleh tu sinonim tu English. Sinonim ni makna perkataan yang sama erti kan. Banyak perkataannya artinya hanya satu. Tu makna sinonim. Betul tak? Kau salah? Saya dulu guru bahasa Melayu juga tahu. Main. Dulu saya masih ingat masa saya nak mengajar tuition. Dulu tuition, nak masa mengajar tak apa aktif tu. Lamalah cerita 2-13 tahun dulu. Saya minta nak mengajar tuition malam-malam kan. Subjek kosong ada agak apa bahasa Melayu je. Saya kata saya boleh mengajar bahasa Melayu. Kan? Cuma iyalah subjek masa SPM, masa universiti okeylah subjek bahasa Melayu tu. Dia pun tanyalah itu, tanya boleh jawab. Mengajarlah saya. 2 pusat tuition tu baca bahasa Melayu. Ada parent lagi masa mengajar. Di Rahman Putra. Parent sana bukan main. Dia masuklah kelas kita tu. Bolehlah mengajar tu kan. Kita panggil sinonim. Tapi untuk sekolah rendah lah, bukan sekolah menengah. Perkataan yang sama erti, sama juga bahasa Arab. Sementara saya telah kongsikan apa yang dipegang oleh para ulama kita, itulah la musyahatah fil istilah. Dalam banyak hal istilah ni dia tidak ada masalah sama sekali. Yang kita nak konten tu. Tapi ada juga kadang-kadang istilah tu dah tak betul. Tapi sebahagian besar dalam ilmu syariah ni, istilah ni dia tidak ada apa-apa, melainkan kita kena lihat dari sudut kontennya. Dalam segala keilmuan lah, dalam fiqh baik, dalam hadis baik, walaupun istilah tu ada peranannya. Nampak? Sebab itu bila kita nak belajar satu ilmu, kadang-kadang ulama bahas dulu tentang peristilahan yang kita sebut sebagai terminologi ya. Sebab itu dalam sebahagian ilmu hari ni ada 2 perkara yang penting. Pertama kita sebut terminologis, yang kedua kita sebut metodologis. Hatta di peringkat tinggi bila kita buat research, masters ataupun PhD, antara yang menyumbang kepada markah kita ialah 2 tu, terminologi yang kita guna dan metodologi yang kita gunalah dalam tu. Jadi 2, terminologi and metodologi ya. Metodologi ni method kita lah. Kita buat research tu method macam mana? Ada kualitatif, ada kuantitatif, macam-macam ya. Tapi tak apalah, itu hal lain. Itu sampingan saja. Jadi tak ada masalah apa-apa. Nak sebut bab qada al-hajah boleh ataupun selainnya pun boleh. Tapi saya lihat ramai ulama guna 2 perkataan. Satu qada al-hajah,
Satu lagi bab al-istitabah. Tapi ada segelintir guna al-istinja, babut takhalli, dan macam-macam lagi. Baik, itu satu hal yang telah kita kongsikan dulu. Jadi yang tak ada kuliah dulu, rugi lah. Tapi boleh tengok ada rakaman. Cuma suara lah tak berapa kuat sikit. Saya bila balik saya dengar suara tak apa kuat lah. Nampak. Dan satu lagi saya kongsikan tentang apa Syekh? Ana lupa. Satu tentang peristilahan qada al-hajah, al-istinja. Satu lagi bab apa saya kongsikan? Dua benda saya kongsi itu. Tentang qada al-hajah. Tentang apa Syekh? Lupa. Kau siapa tak ingat ke? Syekh Khairuddin. Apa satu lagi? Tapi kira bab muqaddimah lah, bab istinja muqaddimah dia. Hari ni ataupun malam ni baru kita nak masuk tentang adab qada al-hajah. Nampak? Kenapa disebut adab? Sebab adab ni konsepnya lebih luas berbanding sunnah. Kita tak kata sunnah qada hajat. Kita kata adab qada al-hajah. Dan begitulah dalam sebagian hal yang lain. Pasal apa? Pasal bila sebut sunnah, dia hanya merujuk kepada nah-nah yang sahih. Adapun nas yang tidak sahih, yang kita sebut sebagai dhaif, malah palsu, kita tak boleh kata sunnah. Tak boleh kata. Sebab itu ulama menggunakan dalam isu ini adab qada al-hajah. Kenapa? Adab ni dia lebih luas. Boleh jadi ia datang daripada nah yang sahih. Kita boleh kata sunnah lah. Kan? Nak masuk tandas baca bismillah. Boleh. Ini sunnah Nabi SAW. Pasal dia bersandarkan kepada nah yang sahih. Kadang-kadang dia bersandarkan kepada nah yang tidak sahih. Kita tak kata sunnah. Kita kata digalakkan. Yustahabbu. Ataupun kita kata adab saja. Kita kata digalakkan. Tak boleh kata sunnah pasal apa? Pasal nah dia tidak sahih. Sedangkan sunnah itu ma thabata anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dah belajar dulu pasal tentang sumber-sumber ilmu kan. Ada Quran, ada sunnah. Sunnah ni ma thabata anin Nabi, yang sabit daripada Nabi, yang memang Rasulullah SAW kata ataupun buat. Itu definisi kepada sunnah. Mesti sabit daripada Rasulullah. Tak sabit tak boleh kata sunnah. Jadi kita tak boleh kata sunnah lah, kita kata adab. Ulama guna istilah itu. Kerana kadang-kadang ia merujuk pada nah yang sahih, kadang-kadang ia merujuk pada nah yang dhaif. Ada banyak perkara yang berasaskan kepada nah yang dhaif dalam konteks qada al-hajah yang kita akan pergi satu persatu. Contohnya tutup kepala umpamanya. Tutup kepala, masuk tandas tutup kepala, dia berasaskan kepada nah yang tidak sahih. Secara marfu', mana merujuk kepada Rasulullah, dia tidak sahih. Tapi merujuk kepada sahabat Nabi SAW, umpama perbuatan Abu Bakar As-Siddiq, ada nas yang sahih. Tapi dia mauquf, dia tidak marfu', mana dia tidak terangkat kepada Nabi. Ia hanya perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan perbuatan para sahabat kita tak boleh kata Nabi punya. Sebab itu ulama mengklasifikasikan yang datang daripada Nabi, sama ada kata-katanya yang kita sebut sebagai qaul, ataupun perbuatannya yang kita sebut sebagai fi'il, kita panggil marfu'. Terangkat kepada Rasulullah. Tapi kalau daripada sahabat, kita panggil mauquf. Jadi ulama pun dah letak kategori-kategori berkenaan. Tak ada riwayat Nabi melakukan atau Nabi cakap benda tu. Tapi ada riwayat sahabat melakukan, sahabat bercakap tentangnya, kita panggil mauquf. Mauquf ni dia tak sampai tahap wahyu. Tapi di atas sangkaan baik kita, ia perbuatan para sahabat Nabi, jadi digalakkanlah oleh para ulama, tapi kita juga tidak kata ia sunnah. Kita kata digalakkan. Mudah-mudahan berpahala. Pasal hak buat tu ada riwayat Abu Bakar melakukannya dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah. Tapi kalau ikut Nabi, dhaif lah. Lepas tu ulama kata digalakkan. Dia tak kata disunahkan. Penggunaan istilah pun ulama guna. Kalau nas tu memang sahih, disepakati oleh para ulama, ulama akan kata direct dan disunahkan. Tapi kalau ulama kata dan digalakkan, boleh jadi nah tu dhaif, boleh jadi ada khilaf sikit sebanyak. Jadi penggunaan ulama digalakkan, disunahkan tu kita sudah tahu. Sebab tu belajar fiqh ni kadang-kadang dia main istilah. Baik. Umpamanya apa lagi? Berdiri di atas kaki kiri, duduk di atas kaki kiri bila kita buang air besar atau buang air kecil. Kita angkat kaki kanan kita, kita berdiri, duduk di atas kaki kiri.
Itu juga hadis yang dhaif, tapi digalakkanlah hadis Suraqah. Dan mungkin ada lagi beberapa yang lain yang kita akan baca satu-satu. Baik, ada 3 perkara yang kita fokus pada malam ni. Pertama, perkara yang haram. Kedua, perkara yang makruh. Dan yang ketiga ialah perkara yang sunnah. Ada beberapa perkara yang haram. Apa maksud haram? Haram ni makna tak boleh buat lah. Kalau kita buat berdosa. Ma amara bihi syar'u amran jaziman. Itu dalam buku-buku usul. Majoriti ulama guna definisi berkenaan. Apa-apa yang disuruh oleh syarak dengan suruhan yang putus, yang tegas, yang tidak ada khilaf berkaitan dengannya. Maksudnya mesti kita buat. Itu makna wajib lah. Kalau haram, manaha anhu syari' nahyan jaziman. Apa-apa yang dilarang oleh syarak dengan larangan yang keras, larangan yang putus, larangan yang tegas, dan tidak ada khilaf berkaitan dengannya. Nampak? Ya, itu kita sebut sebagai haram. Maknanya jelaslah syarak larang, maka dia jadi haram. Kalau pentakrifan Ibnu Utsaimin, dia kata dalam buku-buku fiqh beliau, yang saya lihat beberapa tokoh kontemporari menggunakan istilah beliau. Pasal bagus juga. Ma naha anhu syari' ala wajhil hatmi wal ilzam. Dia kata apa-apa yang disuruh oleh yang dilarang oleh syarak secara tegas dan ilzam, mana mesti. Kalau wajib mesti buat. Kalau tak wajib, kalau haram mesti tinggal. Macam itulah ya. Dia satu definisi atau terminologi yang bagus juga. Ibnu Utsaimin kenal? Tak kenal? Tokoh Wahabi tu. Bapak Wahabi di Saudi tu. Depa katalah kan. Tapi dia Syekh Kabir dalam fiqh ni, untuk perbandinganlah dengan fiqh-fiqh silam. Buku beliau agak baik untuk kita rujuklah. Hatta saya masih ingat dulu semasa belajar di peringkat masters, bila kita belajar subjek usulul fiqh, bicara kami Dr. siapa nama dia tu? Dr. Hamidah, isteri salah seorang menteri lah, tapi dah jatuh lah kan, dah tak jadi menteri lagi. Dia suruh setiap orang murid dia suruh nyatakan tokoh kontemporari yang paling diminati. Saya lihat ada 2 orang lah yang paling yang favorite lah, favorite. Pertama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua ialah Saleh Ibnu Utsaimin. Buku dia Asyarhul Mumti', buku fiqh besar berjilid-jilid, satu buku yang bagus. Untuk kita bacalah ya, untuk kita rujuk. Tapi orang fanatik mazhab tak boleh rujuk buku dia tu. Dia kata nanti jadi campur mazhab. Suka hati dia lah. Baik. Pertama ialah haram menghadap ke arah kiblat. Haram mana tak boleh buat. Pertama, haram menghadap kiblat. Atau membelakangkannya. Dan pun boleh, atau pun boleh. Tapi perkataan yang paling sesuai atau. Sebab tak mungkin kita boleh buat 2 benda tu dalam satu keadaan. Boleh tak kita menghadap dan membelakangkan dalam satu masa? Tak boleh. Lepas tu penggunaan dalam bahasa Melayu kita guna atau. Tapi tak apalah, saya berbudan jugalah. Haram menghadap kiblat atau membelakangkannya, melainkan dalam bangunan. Dipanggil yahrumu istiqbalul qiblah wastidbaruha fi sahra. Itu di sisi majoriti sebenarnya. Pasal ulama dalam hal ni ada pendapat yang pelbagai, dan masing-masing ada pendapat masing-masing. Setiap mazhab ada pendapat yang tidak sama lah, saya lihat. Dan dalam bab qada al-hajah, perbincangan atau perbahasan ulama tentang macam mana hukumnya itu, dia satu perbahasan yang panjang dan khilaf yang banyak. Ada ulama kata haram kedua-duanya, di dalam bangunan atau di luar bangunan. Menghadap kiblat tak boleh, membelakangkan kiblat pun tak boleh. Dalam bangunan tak boleh, di luar bangunan pun tidak boleh. Itu pendapat yang dipegang dalam muktamad mazhab Hambali. Dan sebahagian tokoh
Umpama Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan tak silap Ibn Taymiyah juga berpendapat sedemikian. Tak silap saya lah. Tak boleh berlaku. Pasal ada juga Nabi melarang kedua-duanya secara am. Umpama hadis Salman Al-Farisi yang pernah saya baca last kuliah hari tu. Kan? Alamana Rasulullah kulla syai'in hatta al-khara'ah. Nahana an nastaqbil al-qiblah li baulin au ghaib. Nabi larang kami menghadap ke arah kiblat dan membelakangkannya berak dan kencing. Dia tak sebut dalam bangunan, tak sebut luar bangunan. Jadi ada banyak hadis-hadis yang umum yang melarang kedua-duanya tanpa dikecualikan. Ada lagi hadis Abi Hurairah pun sama. Abu Hurairah kata Nabi larang menghadap kiblat atau membelakangkannya untuk berak atau kencing. Tak sebut dalam bangunan, tak sebut luar bangunan. Dan yang paling masyhur ialah hadis Abi Ayyub Al-Ansari dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Katanya, kata Nabi SAW, la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha. Jangan kamu menghadap ke arah kiblat. Jangan kamu membelakangkannya. Walakin syarriku aw gharibu. Tetapi boleh ke kanan atau ke kiri. Tapi menghadap tak boleh, membelakangkan pun tidak boleh. Kemudian dia kata faqadimna Asyam, kami pun pergi ke Syam. Ada apa tadi kata-kata Nabi lah. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari dia tambah, dia kata sendiri, kami pernah mendatangi Syam. Kemudian kami lihat faqadimna Asyam fara'aina apa dia kata, macam mana hadis tu saya lupa. Faqadimna Asyam, kami mendatangi Syam. Kemudian kami lihat bangunan buniyat qibalal qiblah, dibina menghadap ke arah kiblat. Fanan harifu anha. Dalam bangunan ni kami pun berpaling daripadanya wa nastaghfirullah, dan kami beristighfar kepada Allah. Summa qadimna Asyam fara'aina marahid buniyat qibalal Ka'bah qibalal qiblah fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Jadi dia kata Nabi tak bagi kita, Nabi kata jangan menghadap kiblat atau membelakangkannya. Bila kami pergi ke Syam, kami lihat ada beberapa tandas dia menghadap ke arah kiblat, lalu kami berpaling daripadanya dan kami beristighfar kepada Allah. Dan hadis ini menunjukkan bahawa dalam bangunan pun Abu Ayyub masih tidak menghadapnya. Cuma itu bukan kata-kata Nabi, itu kata-kata beliau. Dia tidak jadi marfu'. Dia rendah sikit, dia jadi mauquf. Nampak? Jadi tak bolehlah menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Zahir hadis ini kata-kata Abi Ayyub, bukan kata-kata Nabi. Dalam bangunan pun tidak boleh. Nampak? Tapi sebahagian ulama memberi keharusan dalam bangunan. Ataupun jika di hadapan kita ada sesuatu, maka boleh. Sama ada membelakangkan atau menghadap, boleh. Pasal apa? Pertama hadis saya baca tadi bukan kata-kata Nabi SAW. Tambahan ujung tu ialah kata-kata Abi Ayyub Al-Ansari. Dia tidak marfu'. Hak Nabi larang menghadap depan belakang tu. Hak dia kata ujung tu dalam bangunan, beliau yang kata sendiri. Sementara bila dilihat ada hadis yang menunjukkan sahabat Nabi umpama Ibnu Umar, bila dia nak qada hajat, dia menghadap ke arah kiblat dalam keadaan di hadapannya ada sesuatu. Umpama dalam sunnah Abi Dawud, Ibnu Umar bila nak kencing, dia letak untanya di hadapan. Anakha Ibnu Umar rahilatahu fabala ilaiha faqila lahu alam nunha an haza. Ibnu Umar letak unta di tunggangannya di hadapan, lantas dia kencing padahal dia menghadap ke arah kiblat. Maka dia ditanya, bukankah kita dilarang menghadap ke arah kiblat? Maka beliau berkata, innama hadza fis sahra. Yang dilarang ialah jika kita di tanah lapang. Depan aku ni ada benda kan. Jadi tak ada masalah. Dia kata kat tanah lapang tu yang tak boleh. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sementara pula dalam Sahih Muslim, Ibnu Abbas Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sendiri pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah Hafsah kencing dalam arah membelakangkan kiblat.
Kalau ikut hadis Nabi larang dua-dua, depan tak boleh, belakang tak boleh. Tapi Ibnu Umar tertengok Nabi kencing membelakangkan Baitillahil Haram. Jadi seolah-olah macam dalam bangunan tidak ada masalah. Belakang boleh, depan pun boleh. Walaupun nah tu belakang, tapi bila belakang boleh, depan pun boleh lah. Kata beliau, raqaitu ala baiti Hafsah faraitu Nabi yaqdi hajatahu mustaqbilal qiblah mustadbiral qiblah mustaqbilal Syam. Aku pernah naik ke bumbung Hafsah, rumah Hafsah. Tiba-tiba aku lihat Nabi sedang qada hajat menghadap ke arah membelakangkan Baitillahil Haram menghadap ke arah Syam. Nampak? Syam belah sana. Jadi Nabi hadap arah Syam, belakang Nabi membelakangkan kiblat. Jadi dalam bangunan tak ada masalah. Jadi di atas nah-nah yang ada, majoriti ulama mengatakan bahawa dalam bangunan tidak ada masalah. Yang tak boleh atau haram ialah di luar bangunan. Tapi dia melibatkan banyaklah. Ada ulama kata dalam bangunan tak boleh, luar bangunan pun tidak boleh. Umpama yang muktamad saya sebut tadi dalam mazhab Hambali, tak silap saya, dan juga apa dipegang dalam mazhab Az-Zahiri. Pernah dengar mazhab Az-Zahiri? Tak pernah dengar? Mana sebut pula mazhab Zahiri tu mazhab apa? Pasal dia ada hubung kait dengan fiqh ni, Az-Zahiri ni. Tak pernah dengar? Pernah dengar ke tidak? Tak pernah dengar ustaz cerita? Minum sikit. Orang ngaji fiqh dia kena tahu mazhab Az-Zahiri. Walaupun tidak secara detail, tapi basic idea lah tentang mazhab berkenaan. Mazhab Az-Zahiri ialah mazhab yang merujuk kepada pendapat-pendapat Al-Imam Daud Az-Zahiri yang akhirnya dimasyhurkan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Dan buku beliau Al-Muhalla namanya, adalah buku induk kepada mazhab berkenaan. Kalau orang kata mazhab fiqh ada 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ia merujuk kepada mazhab fiqh yang masyhur lah. Sebenarnya mazhab fiqh dia banyak. Zaman tabi'in ada mazhab Al-Thawri, mazhab Al-Auza'i, ada mazhab Ibnul Mubarak. Kita di Madinah ada fuqaha sab'ah, ada 7 orang sahabat yang faqih dan tabi'in yang faqih dalam hak ehwal fiqh ni, yang disebut sebagai ahli fiqh yang 7 itu, masing-masing dengan mazhab masing-masing. Banyaklah mazhab tu, akhirnya ada 4 mazhab yang kekal. Sebenarnya yang kekal tu bukan 4 mazhab. Kalau nak ikutkan, semua mazhab-mazhab sahabat dan tabi'in masih ada dalam buku-buku para ulama. Cuma kita tidak tahulah. Sementara sebenarnya ada satu lagi mazhab dalam fiqh ni yang kita kata dirujuk jugalah, ialah mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri yang dimasyhurkan oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Al-Muhalla, dia satu buku yang bagus. Cuma tak ada terjemahan Melayu lah, buku Arab. Hatta saya sendiri secara personal banyak merujuk buku berkenaan. Walaupun kita tak jadilah pandangan beliau tu sebagai orang kata apa, pegangan kita. Tapi bagus untuk perbandingan. Bagus untuk belajar. Especially in academic analysis. Bagus sekali. One of the best book dalam fiqh sebenarnya. Hatta kalau kita lihat, ulama besar mazhab Syafi'i namanya Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam. Yang digelar sebagai Sultanul Ulama, the King of Scholar dalam mazhab Syafi'i ni, pasal dia ulama usuli yang hebat. Tak pernah dengar Izzuddin Ibnu Abdissalam? Apa tu? Nak suruh berhenti lah. Dia ada buku usul yang terkenal, nama dia Qawaid Al-Ahkam. Qawaid Al-Ahkam, buku usul yang bagus lah untuk dirujuk. Hatta dalam ilmu usulul fiqh, itu antara buku usul fiqh yang induk lah untuk kita rujuk daripada mana-mana mazhab. Cuma dia ulama mazhab Syafi'i lah. Ulama yang bagi bid'ah 5 lah: bid'ah haram, bid'ah wajib, bid'ah harus, bid'ah sunnah dan bid'ah makruh. Dia lah ulama terawal, mula-mula ulama yang bahagi bid'ah 5, dia lah. Sebelum beliau, bid'ah ni ada 2 saja: bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Bid'ah terpuji, bid'ah terkeji. Mari zaman dia, dia bagi 5, dia tambah 5. Bukan tambah, dia jadikan bid'ah ni ada 5. Betul? Daripada dia lah. Kan?
Tapi dalam buku fatwa beliau, banyak juga beliau membid'ahkan benda yang boleh kata bid'ah hasanah pun. Kan? Dalam fatwa dia, talqin pun bid'ah dia kata. Dia tak kata bid'ah hasanah, dia kata bid'ah, maksudnya bid'ah yang mungkar lah. Walaupun majoriti ulama Syafi'i terima talqin tu, tapi dia bid'ah kan. Nampak? Tapi tak apa, tu isu yang lain. Baik. Izzuddin tuan-tuan, walaupun dia bermazhab Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i, tokoh usuli mazhab Syafi'i, hatta digelar Sultanul Ulama, the king of scholar. Tapi beliau masih memuji buku Al-Muhalla karangan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Itu sikap orang dalam hak ehwal ilmu. Walaupun dia sayang kat mazhab dia, walaupun dia berpentas dalam mazhab dia sendiri, mazhab Syafi'i, tapi dia masih memuji mazhab yang lain. Bahkan dia pernah sebut tentang buku Al-Muhalla, katanya the best book on earth, buku terbaik di atas muka bumi. Kan? Dia puji dua buku. Satu Al-Muhalla karangan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi yang merujuk pada mazhab Az-Zahiri. Satu lagi buku Al-Mughni yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, buku standard mazhab Hanbali. Dia kata lam ajid ala zahril ard kitaban, aku tidak pernah lihat buku di atas muka bumi afdal minal kitabain, dua buku yang lebih afdal daripada dua buku, Al-Muhalla li Ibn Hazm Al-Andalusi dan juga Al-Mughni li Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dia puji, dia kata aku tidak lihat di atas muka bumi dua buku yang amat hebat. Itulah buku Al-Muhalla dan juga buku Al-Mughni. Walaupun dia mazhab Syafi'i, tapi dia puji mazhab Az-Zahiri. Sebab saya ada dengar jugalah orang yang menafikan mazhab Az-Zahiri. Sebenarnya kita tidak menafikan secara mutlak. Adalah beberapa pendapat beliau yang dilihat agak ekstrim lah, agak keras. Tapi dalam konteks ilmu. Sebab dia ni memang kalau kita baca buku dia, lidah dia agak tajam. Makna dia menjahilkan, dia membid'ahkan, adalah sikit sebanyak. Dia tegas. Kerana dia hanya bersandarkan kepada nas. Sebab itu dia gelar sebagai Az-Zahiri, dia zahir. Dia pegang secara tekstual. Dia teks. Tapi dia amat mementingkan nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Cuma secara tekstual. Tekstual, makna dia hanya bergantung kepada zahir nas. Tapi dia satu buku yang bagus. One of the best book. Untuk kita rujuk lah ya. Baik. Kalau orang belajar ilmu khilaf, buku tu amat bagus. Hatta buku-buku khilaf contemporary, umpama buku fiqh sunnah, sahih fiqh sunnah Syekh Abu Malik, juga banyak merujuk kepada buku Az-Zahiri itu. Hingga dikatakan buku beliau bukan buku fiqh sunnah, tapi fiqh Az-Zahiri ya. Buku Abu Malik tu. Itu perbandingan baguslah ya. Jadi ada ulama yang kata dalam bangunan tak boleh, luar bangunan tak boleh. Ada ulama kata dalam bangunan boleh, luar bangunan tak boleh. Dalam bangunan tu erti kedua-duanya, membelakangkan pun boleh, menghadap pun boleh. Dua. Yang ketiga ada ulama kata kat luar tak boleh, kat dalam boleh, tapi hanya membelakangkan sahaja, menghadapankan tak boleh. Kerana nas Nabi hanya membelakangkan sahaja. Atau ada adik Ibnu Umar menghadap kiblat tu, itu tidak marfu' katanya. Itu bukan perbuatan Nabi, dia hanya perbuatan para sahabat. Dia jadi mauquf, dia rendah. Nampak? Dan ada ulama kata di luar pun boleh, tapi di dalam pun boleh. Luar bangunan boleh, dalam bangunan. Tapi segelintir saja dan dia tidak dimuktamadkan. Hatta dalam mazhab 4 tidak diguna pakai setahu saya. Kenapa? Dia kata hadis yang larang tu sudah dinasahkan oleh hadis yang membolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tapi sekian majoriti membenarkan dalam bangunan, tapi melarang di luar bangunan di atas hadis-hadis yang telah saya baca tadi. Baik. Haram di tengah jalan, di bawah teduhan dan punca air. Memang tak boleh lah. Pasal apa? Di tengah jalan orang lalu. Mana boleh? Kan? Kencing dan berak ni dia busuk. Jadi tak boleh lah di tengah jalan. Bismillah. Tapi saya ingat tak ada orang buat kot. Kalau orang buat tu orang nak dajal ke apa kan. Tapi ada juga kan, ada orang yang dah nyanyu. Ada juga. Saya dulu zaman kecil-kecil ada seorang atuk ni, dia berak tepi jalan. Pasal apa? Saya dah nyanyu. Tak apalah. Tapi dalam konteks biasa tidak boleh. Begitu juga di bawah teduhan.
Maksudnya di bawah pokok ataupun tempat-tempat yang ada teduhan yang mana orang berteduh di situ. Tapi kalau teduhan yang orang tidak duduk atau orang tidak lalu, tidak ada masalah. Tuan-tuan nak buat qada hajat di bawah pokok boleh. Dengan syarat pokok tu bukan laluan orang dan orang tidak berteduh di bawahnya. Macam dalam hutan. Kalau kita nak cari bukan bawah pokok, tak jumpa lah pasal hutan tu semua pokok. Cerita dia jangan bawah pokok yang orang lalu. Dan jangan bawah pokok yang orang buat teduhan. Maka tidak boleh. Begitu juga di punca air. Of course lah tak boleh. Kan? Orang duk mandi air terjun kat bawah. Dia pergi berak kat air terjun kat atas. Walaupun dia bukan punca air tapi laluan. Yang menyebabkan najis daripada atas akan turun ke bawah. Nampak? Walaupun air tu banyak. Tapi ialah tengah-tengah mandi terlanggar najis dia tu. Jadi elakkan di punca air atau laluan air yang mengalir kita buang di bahagian atas sehingga terkena orang di bahagian bawah. Sementara Nabi SAW memanggil orang-orang yang qada hajat di tempat-tempat berkenaan sebagai orang yang terlaknat. Umpama dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, ittaqul la'anain. Faqalu wa man la'anan ya Rasulullah? Faqala Nabi alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw zillihim. Nabi kata, kamu jangan jadi dua orang yang dilaknat. Maka sahabat tanya, siapakah yang dilaknat itu wahai Rasulullah? Kedua-dua itu. Maka Nabi kata, orang yang qada hajat alladhi yatakhalla fi tariqin nas, di tengah jalan manusia, au zillihim, ataupun di bawah teduhan mereka. Teduhan yang orang guna lah. Kalau teduhan orang tak guna, tidak ada masalah. Ada lagi hadis yang lain antara hadis Abi Daud daripada Muaz, di mana kata Nabi, ittaqul mala'in as-salat, jauhilah kamu daripada menjadi tiga orang yang dilaknat. Al-buras fil mawarid, orang yang qada hajat di punca air. Wa mawaridin nas, dan juga di tempat orang berkumpul atau orang kata tempat ada air, orang pergi ambil air kat situ. Ataupun orang guna air kat situ. Macam orang tadilah, dia kencing kat atas, orang duduk mandi kat bawah. Itu mawaridin nas. Auzillihim, ataupun teduhan mereka. Fi qari'atit tariq, al-buras fil mawarid wa qari'atit tariq wa zil, atau kama qala. Jadi tempat-tempat berkenaan tidak boleh. Kemudian haram di kuburan, sama juga. Haram qada hajat di kuburan. Nampak? Pasal apa? Pasal kuburan ni tuan-tuan ialah tempat yang ada kehormatannya. Walaupun sebagai ibadah tidak boleh dilakukan di kuburan. Kan? Sembahyang umpamanya, tak boleh sembahyang di kuburan. Boleh sembahyang kuburan? Tu ustaz, orang duduk sembahyang jenazah saja. Sembahyang jenazah yang boleh. Itu pun di sisi majoriti. Sebagai ulama yang lain tak membenarkan. Umpama yang standard dalam mazhab Hanafi, sembahyang jenazah pun tak boleh dikubur setahu saya. Adapun sembahyang lain tak boleh sama sekali. Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, kan? Apa-apa sembahyang. Pasal Nabi sebut dengan jelas, la tusallu ilal kubur. Jangan kamu sembahyang ke arah di hadapan, di kawasan kuburan. Nabi tak benar sembahyang di kuburan. Memang tidak ada riwayat Nabi dan para sahabat sembahyang di kuburan, melainkan sembahyang jenazah sahaja. Umpama hadis Muslim daripada Ibn Abbas, Nabi pernahlah pergi sembahyang jenazah di kuburan. Tukang sapu masjid tu mati, sahabat tak bagi tahu Nabi, dah tanam dah pun, Nabi pun pergilah kat kubur dia, Nabi sembahyang jenazah di atas kuburan beliau. Jadi bolehlah sembahyang jenazah itu. Adapun sembahyang tidak dibenarkan. Kembali kepada larangan yang asal, itulah la tusallu ilal kubur. Jangan kamu sembahyang kepada kuburan, yakni di kawasan kuburan itu. Jadi tak boleh sembahyang di kuburan. Sembahyang pun tak boleh. Qada hajat tu memang tak boleh lah kan. Sembahyang pun tak boleh. Kan? La taj'alu. Macam mana hadis tu? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la'anallah, kata Nabi SAW, la'anallah al-yahud wan nasara
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam hadis Muslim daripada Aisyah, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara kerana mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata para ulama, maknanya dia jadikan kuburan ni sebagai tempat ibadah. Masjid ni mana tempat ibadah? Kan? Maka tidak boleh sama sekali. Masjid bukan tempat ibadah. Cuma adalah khilaf di kalangan para ulama, baca Quran, ada khilaf sikit sebanyak. Tapi the rest, ibadah tidak dilakukan. Masjid, kubur bukan tempat untuk ibadah. Baik. Qada hajat sementara tidak boleh. Dan kita perlu ingat, Nabi SAW sebelum wafat, tuan-tuan, ada beberapa pesanan beliau baginda yang terakhir. Pertama, Nabi pesan tentang semayang. Kata Nabi, as-salah wa ma malakat aimanukum. Umpama hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib dan Sahih Bukhari. Nabi kata semayang dan juga orang di bawahmu. Pesanan Nabi terakhir, nombor 1, semayang. Ada lagi riwayat Nabi juga berpesan di akhir hayatnya, bukan Nabi berpesan, Nabi berdoa, Allahumma rafiqal a'la, ketika Nabi nazar. Nabi minta dengan Allah supaya duduk di tempat yang tertinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiga, antara yang wasiat Nabi terakhir juga ialah Nabi, umpama hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dalam Sahih Muslim, tak silap saya, ataupun Bukhari, Nabi suruh kita husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuzanna billah. Yuhsinuzanna billah. Jangan kamu mati melainkan kamu husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang belajar tasawuf, husnuzan, baik sangka kepada Allah adalah tanda keimanan yang besar. Kita kena baik sangka dengan Allah, tuan. Kan? Tapi jarang kita lihat husnuzan, baik sangka kepada Allah, dibincangkan. Pasal dia macam tak penting. Sedangkan itu pesanan Nabi yang terakhir tu, antara yang terakhir sebelum Nabi wafat. Jangan kamu mati melainkan, kata Jabir, Nabi berpesan beberapa hari sebelum baginda wafat. Mana dekat-dekat Nabi nak mati, beberapa hari. Jangan kamu mati melainkan kamu baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Sebab itu antara perkara yang digalakkan kita sebutlah kepada orang yang nak mati ialah baik sangka pada Allah. Ada senarai kan, apa yang digalakkan bila kita yang digalakkan kita buat kat atas orang yang nak mati. Banyaklah. Bila kita belajar fiqhul janazah, fiqh jenazah, sebelum belajar bab kapan, bab semayang, bab mandi, bab ke bumi, apa itu ini, mula-mula ada bab mukaddimah jenazah tu, cerita pasal bab sakit. Orang sakit apa persediaannya, apa yang dia nak kena buat. Orang yang melawat orang sakit pun apa yang dia nak kena buat. Salah satunya itulah. Memperingatkan kepada orang yang sakit supaya sentiasa baik sangka dengan Allah. Itu penting. Tiga. Dan keempat, yang terakhir juga ialah Nabi larang menjadikan kuburan sebagai masjid. La taj'alu qabri aida. Jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat hari raya, tempat berhimpun, tempat berpesta. Ada setengah riwayat, la taj'alu qabri wasanan yu'bad. Jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat sembahan. Nabi pesan macam tu. Sebab apa? Nabi-nabi terdahulu kuburan mereka telah disembah. Jadi antara pesanan Nabi terakhir, umpama diriwayatkan dalam tak silap Bukhari, Muslim ataupun dalam Sunan Abi Daud, daripada Aisyah sendiri, Nabi kata jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat sembahan, tempat perhimpunan, tak bagi. Qatalallahu al-yahud wan nasara, ataupun la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Taala telah melaknat, telah menghancurkan Yahudi dan Nasara kerana telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Kalau Nabi tak larang macam tu, tuan-tuan, boleh jadi kubur Nabi pun akan jadi macam kubur Nabi-Nabi terdahulu. Kan? Nabi larang pun masih ada yang nak jadikan kubur bagi dia sebagai sembahan. Kalau tak jadikan kubur bagi dia sebagai sembahan, menjadi kubur-kubur orang lain tau. Kan? Kesian orang soleh tu. Dia mati, akhirnya kubur dia dijadikan sembahan. Tak ada orang pergi kubur, tak ada duk sujud-sujud kat kubur. Ada. Kan? Nah, kalau tak sujud kat kubur pun duk minta tolong orang dalam kubur. Kan? Dia dah mati, bagilah dia mati. Dia pun tak ambil tahu kita atas muka bumi ni pun.
Kerja yang tidak dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Dan yang mengharuskan tu tak ada dalil pun. Dia cuma guna dalil-dalil yang ada di atas dasar takwil. Tafsiran yang tidak bersandarkan kepada sunnah Nabi SAW. Dan Nabi dah larang jelas kan. Walaupun kubur ni ada kehormatan-kehormatan tertentu, untuk menjadikan dia tempat ibadah tidak boleh sama sekali. Sementara kalau nak pergi minta tolong orang dalam kubur tu, dia pun tak tahu. Kan? Kalau dia diazab oleh Allah, dia sibuk dengan azabnya. Kalau dia dalam nikmat kepada Allah, dia sibuk dengan nikmatnya. Dia tak ada nak ambil tahu hal kita datang muka bumi. Kan? Walaupun ada riwayat Nabi bercakap dengan ahli dalam kubur, tidak banyak. Tapi Nabi lain. Dan tak boleh dikeskan dalam hak ehwal kematian. Mesti berdiri di atas prinsip yang asal. Orang dalam kubur sibuk dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ada tafsiran-tafsiran yang kita sebut sebagai takwil-takwil yang tidak berapa menepati lah. Sama lah orang kata zikir menari apa gitu gini, duk baca ayat Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ni ayat ni yang membenarkan zikir menari ni, dia baca ayat tu. Orang yang ingat kepada Allah, dia ingat dalam keadaan duduk, dalam keadaan jaga, dalam keadaan baring. Dia guna ayat tu. Itu takwil lah tu. Ayat tu tak merujuk benda tu pun. Betul tak? Kan? Macam dia kata boleh minta tolong orang mati pasal apa? Pasal Nabi masa Isra' dan Mi'raj, Nabi Musa tolong tu. Semayang daripada 50 jadi 5. Nabi Musa kan dah mati. Boleh lah minta tolong orang mati. Sedangkan Isra' dan Mi'raj tu mukjizat. Kan? Itu peristiwa khas. Jadi tak boleh dikaitkan di sana sini. Jadi bukan semua dalil digunakan tu betul lah. Dia dalil itu satu hal. Penggunaan dalil itu satu hal yang lain. Dalil disalahgunakan. Nampak? Ada zikir menari. Kaifiat dia boleh lah asalkan khusyuk kan. Tak tengok TV. Tengok kan? Dia kata boleh asalkan khusyuk. Kaifiat ni tidak ada kaifiat yang khusyuk. Asalkan khusyuk. Dan yang paling penting tidak dibuat-buat. Kan? Saya ada post tu satu pasal zikir menari. Pasal ada jemaah tu tanya, tapi saya mengajar dulu, ujung tu baru saya jawab. Ulama semua mengharamkan. Kalau ulama syariah betul-betul, semua mengharamkan. Yang membenarkan hanya ahli-ahli sufi. Itu pun kata Wahbah Az-Zuhaili ala ta'wilat. Mereka hanya mentakwilkan sahaja. Mentafsirkan ayat Quran dan hadis Nabi berdasarkan kepada kefahaman mereka. Tapi asalnya tidak ada zikir-zikir sedemikian. Samalah juga dalam hak ehwal yang bersabit dengan orang yang telah mati. Susah juga jadi orang soleh ni, mati-mati kubur jadi disembah. Sebab tu Nabi peringat awal-awal. Sementara asal usul kepada penyembahan berhala ialah daripada kuburan. Kan? Buka surah Nuh. Bagaimana kaum Nabi Nuh yang disembah. Baik. Jadi ada kehormatannya kubur ni tuan-tuan. Tidak boleh dilakukan ibadah dan tidak boleh juga qada hajat padanya. Tak boleh. Hatta ada sebagian ulama tuan-tuan, kubur ni pakai selipar pun tak boleh. Pakai selipar. Sebab itu ulama sepakat sunnah masuk ke kawasan kuburan buka selipar. Sunnah. Tapi pakai selipar mereka tak sepakat. Sebagainya mengharuskan. Adalah hadis-hadisnya yang saya tak perlu sebutlah, panjang pula kan. Sebahagian memakruhkan dan segelintir mengharamkan. Berdasarkan kepada hadis as-sabtiyatain dia bagi. Hadis itu ada sahabat pakai selipar, Nabi marah dia, Nabi suruh pecat. Batu masuk kubur tuan-tuan buka selipar, masuk ke ayam. Orang semua pakai selipar, tuan-tuan seorang tak pakai selipar. Jadi pelik kan? Try lah sekali. Dapat pahala dan menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang benda yang kita buat nampak pelik belum tentu tak betul. Betul tak? Tapi pakai selipar pun tak apalah. Standard mazhab Syafi'i diharuskan. Tak ada masalah. Baik. Jadi tak boleh. Sementara ada hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Uqbah bin Amir, seorang sahabat yang besar. Dia min kibaris sahabah. Kita akan jumpa banyak hadis dalam isu fiqh yang datang daripada beliau. Dia seorang sahabat yang masyhur. Kata beliau, kata Nabi SAW,
ma ubali wasatul kubur qadaitu hajati am wasatus suq. Nabi kata, apa aku kisahkan jika aku qada hajat di tengah kubur ataupun di tengah pasar. Nabi menyamakan kubur dengan pasar. Kita qada hajat ke tengah pasar? Tak. Malu kita. Orang pun tengok. Haram pun haram. Pasal orang lihat aurat kita. Begitulah juga dengan kuburan. Jadi tidak boleh sama sekali qada hajat di kawasan kuburan. Kalau nak terkencing sangat, di luar kawasan masjid. Di luar kawasan kubur. Macam mana nak tahu di luar kawasan kubur? Kalau kubur tu ada pagar, di luar pagar lah itu yang dikira sebagai bukan kawasan. Kalau tempat tu tak ada pagar, jauh sikit lah pada kawasan kuburan yang dikira itu bukan kawasan kuburan. Mana? Jauh sikit. Kita kata dia pergi. Nampak? Kira-kira tempat tu bukan lagi dianggap sebagai kuburan, maka boleh qada hajat di situ. Kan? Tapi kubur tidak boleh. Kehormatannya ialah tidak boleh kita orang kata apa, qada hajat, dan juga tidak boleh kita membawa najis masuk ke dalamnya. Itu semua perlu dielakkan kerana dia ada kehormatannya tersendiri. Tapi qada hajat tu tidak boleh sama sekali. Nampak? Baik, isyak dah tu. Nak berhenti dah kita ni. 8.31 isyak. Awal sekarang. Kemudian haram di air tenang, tak boleh juga. Ada hadis riwayat Muslim daripada Jabir, nahan Nabi ayyubal fi ma'ir raqid, Nabi larang kita kencing di air yang tidak bergerak ataupun air tenang. Sementara jika air itu sedikit, dia akan menajiskan air, yang telah kita bincang pada kuliah lalu. Kalau air itu banyak sekalipun, kalau banyak macam sungai yang besar tak apalah, dia tak bergerak tapi dia besar. Tapi kalau air banyak, umpama dalam kolah, lebih 2 kolah kan, kolah kita masjid tu besar, boleh dah kencing kat dalam tu? Tak boleh. Pasal air tu digunakan, walaupun dia tidak memudaratkan bila dia lebih daripada 2 kolah. Tapi Nabi larang ada telefon ni, malam-malam telefon nak apa ni? Cikgu ni. Tak apa, biar dia. Sementara Abu Hurairah juga meriwayatkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im summa yaktasilu minhu. Jangan kamu kencing di atas air yang tidak bergerak, air yang tenang, kemudian kamu mandi daripadanya. Hadis ni yang dijadikan alasan para ulama, air yang dimasuki najis yang sedikit, air sedikit yang dimasuki najis, dia adalah najis walaupun tidak berubah. Dia guna hadis. Isu air bukan mustakmal. Air kita bincang air 2 kolah hari tu kan. Air yang sedikit dimasuki najis, dia tak berubah. Apa hukumnya? Sebagian ulama kata dia tetap suci, menyucikan kerana dia tidak berubah. Tapi sebagian yang lain kata air yang sedikit, yang ni yang kurang daripada 2 kolah, jika dia masuk najis walaupun sedikit, dia sudah menjadi najis. Sandaran utama ialah hadis berkenaan. Nabi larang kencing di dalam air yang tidak mengalir, kemudian mandi daripadanya. Jadi tidak boleh. Habis bab tu, itulah perkara-perkara yang haram ketika qada hajat. Ada soalan? Asal nak tulis 4 saja? Rasa nota ana yang dulu nak tulis 6. Satu lagi ialah haram haram juga ialah beristinja dengan roji' atau azam atau ta'am. 5. Dilarang kita bukan qada hajat tapi beristinja. Bila sebut qada hajat ni, ia termasuk berak, termasuk kecing dan juga bersuci daripadanya. Sama. Jadi antara perkara diharamkan juga ialah bukan berak, bukan kencing, tapi beristinja itu. Itulah beristinja dengan roji', najis haiwan yang telah kering, atau azam ataupun tulang, ataupun ta'am ataupun makanan. Berdasar pada hadis, antaranya hadis Salman Al-Farisi yang saya telah pernah baca lah pada kuliah yang lalu. Nahan Nabi ayastanji bi raji' au azam. Kata Salman Al-Farisi, hadis yang panjang, ujung tu dia kata Nabi larang kita beristinja dengan najis yang telah kering, najis haiwan lah yang telah kering, najis unta ke, najis kambing ke, ataupun azam, tulang. Dan bila sahabat tanya pasal apa tak boleh, Nabi kata innahu ta'amu ikhwanikum minal jin, ataupun setengah riwayat
innahu zadu ikhwanikum minal jin. Dia adalah makanan sahabat saudara kamu daripada para jin. Jadi tidak boleh. Itu yang kelima. Kemudian ada satu lagi yang haram, istibalul qiblah wa istibara fi sahra fi qarin atik tariq wa zil wa mawaridin nas al-bawl fil ma'ir rakid, kemudian fi al-qubur. Satu lagi yang keenam ialah fil masjid, di masjid. Juga haram qada hajat di dalamnya ataupun beristinja di dalamnya. Berak kencing dalam masjid memang tak boleh lah. Ataupun istinja pun tidak boleh. Dia berak kat luar nak pergi basuh dalam masjid. Tak boleh. Ataupun dia tidak berak, ataupun dia tidak kencing dan tidak juga beristinja dalam masjid, tapi dia bawa masuk dalam najis dalam masjid. Kan? Juga adalah haram secara sepakat para ulama. Jika dia khawatir najis itu akan mencemarkan masjid. Tapi kalau dia tidak khawatir najis itu mencemarkan masjid, maka harus. Dan disebut oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ikhraju yahrumu idkhalun najasah fil masjid. Idza khafa tanjisuhu. Idza khafa tanjisahu. Haram membawa masuk najis ke dalam masjid dia jika dia khawatir akan menajiskannya. Fa in amina jaza. Tapi kalau dia aman, yakni dia tidak khawatir akan mencemarkan masjid, maka harus. Contohnya macam kita bawa masuk anak kita pakai pampers, kan? Tiada syarat kita buang pampers yang ada najis, ganti pampers yang baru. Tapi kalau dapat tukar itu bagus, insya-Allah taala. Tapi kalau tak tukar pun tak apa, as long as najis yang ada dalam pampers pun dia tidak keluar. Jadi tak ada syarat lah. Tapi kalau dapat keluarkan itu lebih baik. Kerana ulama sepakat memasukkan najis dalam masjid jika dia dapat mencemarkan masjid atau dikhawatiri mencemarkan masjid, baru dia jadi haram. Tapi kalau najis itu tak mencemarkan, maka tidak ada masalah, dah harus, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun qada hajat dan istijab memang tak boleh sama sekali. Pasal apa? Pasal zaman Nabi SAW ada orang kencing dalam masjid. Al-A'rabi dia panggil, seorang Arab Badui. Tahu kisah dia kan? Nasai Bukhari adalah, Sahih Muslim ada daripada Anas bin Malik. Ada beberapa lafaz lah riwayat itu. Antara kata Anas bin Malik, ja'a a'rabi fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu nas fanahahumun nabi. Setengah riwayat aradu an yaqa'u alaih. Falamma qada baulahu amara an-nabi bi zanubin ma' fa'uriqa alaih wa fi riwayah sabbu alaihi zanuban min ma'. Kata Anas bin Malik, ada seorang Arabi mari nak kencing dalam masjid, mari dalam masjid, kencing dalam masjid. Apa orang buat? Orang marah dia. Kemudian orang nak belasah dia. Macam kita lah, masuk-masuk kat tempat kita ni kencing. Kan? Bukan kata marah, mau kita belasah kawan tu. Betul tak? Kemudian Nabi menghalang mereka. Nabi kata, biarkan dia kencing dulu. Nabi membiarkan dia menghabiskan kencingnya. Bila dah habis kencing, Nabi pun suruh sahabatnya ambil sebaldi air lalu mencurahkan ke atasnya. Membersihkanlah tempat tu. Nampak? Pasal masjid Nabi ni dia pasir. Ambil air simbah, selesai masalah. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi kata innama bu'aistum muyassirin walan tub'asu mu'assirin. Nabi kata jangan menyusah-nyusahkan. Kamu tidak diutuskan sebagai orang yang nak menyusahkan, tapi kamu diutuskan untuk nak mempermudahkan. Jangan kecoh-kecoh. Kan? Ambil air simbah, selesai. Betul tak? Kemudian dalam Sahih Muslim, Nabi panggil dia. Nabi kata, inna hadhil masajid la tasulu li syai'in minal bawl wal qazar, innama hiya lis-salah wa zikrillah wa qiraatil Quran. Nabi panggil dia, Nabi ajar dia. Nabi kata masjid ni tak boleh ada najis, tak boleh kencing, tak boleh berak. Tapi dia untuk semayang, untuk baca Quran dan untuk zikrullah. Dan di atas peristiwa itu, ulama menyimpulkan haramlah qada hajat baik, istinja baik, ataupun membawa masuk najis ke dalam masjid jika dikhawatiri ia akan menajiskannya. Pasal masjid ni tempat suci. Kalau kubur ada kehormatan yang tersendiri, masjid lebih-lebih lagi ada kehormatan lebih besar kerana ia rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Tempat yang paling baik ataupun dipanggil tempat yang paling baik di atas muka bumi adalah masjid.
bukan kubur, masjid. Ahabbul biladi ilallah masajiduha wa apa nama? Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari atau Muslim pada Ibn Abbas, sebaik-baik tempat di atas muka bumi di sisi Allah ialah masjid-masjidnya, seburuk-buruk tempat di atas muka bumi ialah pasar-pasarnya. Jadi kita dah bincang pasal 6 perkara yang haram. InsyaAllah ta'ala next nanti kita akan bincang pula pasal perkara makruh dan perkara sunnah. Dan sambungan di belakang tu tambahan. Perkara-perkara yang ada juga tidak diasaskan pada nas yang sahih tapi ada dinukilkan. Ada banyak tuan. Ada puluhan. Ini saya nukilkan sebahagian saja daripadanya. Kalau ke yang haram ada 6, yang makruh ada berapa? Ada 5, baru 11, yang sunnah ada 3, baru ada 14 lah. Tapi jika dilihat dalam buku-buku fiqh secara keseluruhan, yang saya lihat adab qada al-hajah tak kurang daripada 30 adab. Banyak, 29 macam tu, 29. Tapi memadailah untuk kita baca sebahagian daripada. Ada soalan? Perbuatan sahabat tidak boleh dijadikan sandaran. Marfu'. Jadi kata Ahlussunnah nanti ya. Cakap dulu. Baik. Salah faham tu. Saya tak kata perbuatan para sahabat tak boleh dijadikan sandaran. Saya rasa saya tak kata macam tu. Saya tak kata macam tu. Ulama cuma mengklasifikasikan perbezaan antara marfu' dan yang tidak marfu'. Marfu' ni makna yang datang daripada Nabi. Perbuatan Nabi atau kata-kata Nabi itu panggil marfu'. Hak ni the highest ranking, the top score. Mana hak tak ada siapa boleh deny jika sabit ia adalah sunnah Nabi SAW, merujuk pada perbuatannya atau kata-katanya. Hak tu hak tertinggi sekali, yang kita jadikan sandaran. Selain daripada itu, ada apa yang kita sebut sebagai mauquf. Mauquf ni ialah perbuatan sahabat ataupun kata-kata mereka yang tidaklah sampai kepada Nabi, tapi dia duduk di tempat yang kedua, yang mana masih dijadikan sandaran dalam banyak hal. Especially dalam isu-isu fiqh, ada juga yang tidak marfu' daripada Nabi. Dia mauquf kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dia masih dijadikan sandaran. Yang kata sahabat Nabi tidak sandaran pula, sandaran, boleh dirujuk, kan? Lagi bagus kalau ada sunnah Nabi, perbuatan dan kata-katanya disokong pula oleh mauquf para sahabat, oleh perbuatan para sahabat, itu lebih baik. Tapi kalau daripada Nabi tak ada, tapi ada daripada sahabat, yang kita sebut sebagai mauquf, dia boleh dijadikan sandaran, tidak ada masalah as long as dia sahih. Nampak? Tapi kita tak boleh katalah sunnah Nabi. Tak boleh kata. Tapi kita boleh rujuk dan kita boleh jadikan sandaran. Kalau dia amalan, kita boleh beramal dengannya, boleh. Tak ada masalah sama sekali. Begitu juga yang nombor 3 yang kita sebut sebagai maqtu'. Maqtu' ni ialah yang datang daripada tabi'in, bukan daripada sahabat Nabi dan tidak sampai juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh macam zikir, tapi tak banyaklah, tak banyak. Umpama zikir yang tuan-tuan baca bila dengar guruh di langit ataupun kilat, apa yang tuan-tuan baca? La haula wala quwwata illa billah. Itulah orang Melayu. Betul tak? Bukan sunnah cakap mana tu. Yang sunnahnya ialah kita kata subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, ataupun subhanallazi sabbahtalah. Subhanallazi sabbahtalah. Dua zikir ni zikir yang digalakkan untuk kita baca ketika kita lihat kilat ataupun dengar guruh di langit. Kedua-dua zikir ni ada juga yang marfu' daripada Nabi, daripada Ibnu Umar, Allahumma la taqtulna bi ghadabik. Macam mana tu saya pun tak ingat. Tapi yang dua tadi, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa afina qabla zalik. Itu hadis Abi Daud daripada Ibnu Umar, dia marfu' kepada Nabi tapi dia tidak sahih. Itu tak apalah. Yang ni saya sebut yang kita sebut maqtu'. Mana bukan Nabi, bukan sahabat, tapi tabi'in. Zikir itu digalakkan oleh para ulama. Pasal apa? Pasal dilihat kepada riwayat yang marfu' daripada Nabi tak ada, melainkan hadis Ibnu Umar tadi. Sama juga daripada sahabat Nabi, tapi ada daripada tabi'in. Itu kita panggil maqtu'. Ulama klasifikasikan yang datang daripada tabi'in sebagai nas yang maqtu'. Maqtu' ni mana daripada tabi'in lah.
Yang mana zikir berkenaan datang daripada Tawus. Tawus namanya. Nampak? Hatta Imam Syafi'i dalam tak silap saya ada juga menukilkan zikir berkenaan daripada beliau. Sementara Al-Imam Nawawi dan Al-Askar pun buat mari zikir itu juga daripada Tawus. Tak silap saya Tawus. Dia maqtu'. Boleh dijadikan sandaran, tak ada masalah. Kalau daripada sahabat, daripada Rasulullah, of course lah boleh jadi sandaran. Kalau daripada sahabat Nabi juga boleh jadikan sandaran. Daripada tabi'in pun boleh dalam banyak hal. As long as dia sahih. Daripada kita yang tak boleh jadikan sandaran ni. Dan kita tak boleh. Kan? Macam orang tanya saya, Ustaz, nak keluar rumah baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Tiup kat penjuru rumah baca ayat kursi ke? Saya kata, Allah Ta'ala alam, saya belajar zikir, tak ada amalan tu. Tak ada ulama yang ajar ni. Tok Syekh ke apa kan? Saya kata Tok Syekh bukan sandaran. Kalau ada sandaran daripada Rasulullah, ada hadisnya kita amalkan. Ataupun kalau tak ada daripada baginda, tapi ada daripada sahabat, ada daripada tabi'in yang kita anggap sebagai marfu' dan mauquf, bawah sikit, tapi masih boleh diamal dan masih boleh dijadikan rujukan. Kalau daripada kita tak ada. Marfu' jauh sekali, maqtu' dan mauquf juga tidak. Tak ada klasifikasi untuk benda agama yang kita buat, especially amalan, tak ada langsung. Melainkan kita hanya merujuk kepada ketika-ketika. Tapi tak dinafikan lah. Top sekali daripada Nabi lah yang kita sebut sebagai marfu'. Tu kita nak kena ingat. Daripada sahabat Nabi, daripada tabi'in direct kepada Nabi, ada juga itu dia panggil mursal. Ada tabi'in tuan-tuan. Tabi'in ni orang yang lihat sahabat, tak lihat Nabi. Dia meriwayatkan hadis daripada Nabi tak melalui sahabat, direct qala Rasulullah SAW. Itu dia panggil mursal. Nampak? Boleh dijadikan sandaran. Kalau dia melibatkan amalan, boleh juga diamalkan as long as dia sahih. Tapi dia bawah lah daripada marfu' tu. Tapi boleh dijadikan sandaran. Jadi kalau kata tak boleh dijadikan sandaran, melainkan marfu' saja, itu saya tak sebut macam tu. Tapi boleh dengar balik. Saya rasa saya tak sebut macam tu lah. Boleh dijadikan sandaran, tak ada masalah. Tapi kena ingat, marfu' atas sekali, top. Kemudian di bawahnya mauquf. Kemudian di bawahnya maqtu' ataupun juga disebut sebagai mursal jika tabi'in itu terus mensandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui para sahabat. Dan dalam mazhab Hanafi tuan-tuan, banyak hadis-hadis mursal yang diguna pakai. Kita mazhab Syafi'i saja yang tak guna hadis mursal banyak sangat. Kerana mazhab Syafi'i hadis mursal tidak diterima melainkan hanya daripada tabi'in yang besar-besar. Hatta kata Imam Imam Syafi'i rahimahullahu taala dinukulkan oleh ulama-ulama Syafi'i, Imam Syafi'i kata la yuqbalul mursal illa min Sa'id ibn al-Musayyab. Tidak diterima hadis mursal melainkan hanya daripada Sa'id ibn Musayyab. Cuma ulama Syafi'i melebar luaskan lagi, bukan hanya Sa'id ibn Musayyab, mana-mana tabi'in yang besar, kibarut tabi'in boleh diguna pakai, dan ia juga adalah daripada al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nampak? Jadi kita nak kenapa? Boleh. Cuma dia buat ranking bawah lah. Jadi kita ada marfu', kita ada mauquf, kita ada maqtu' ataupun mursal. Mursal ni makna tabi'in meriwayatkan hadis direct daripada Rasulullah tanpa melalui para sahabat. Yang mana itu tidak mungkin. Dan hadis mursal ni tuan-tuan, di sisi majoriti ulama hadis adalah hadis yang lemah. Kerana mana mungkin tabi'in meriwayatkan suatu hadis tak melalui para sahabat, tak mungkin. Nampak? Tapi ada juga yang sahih, banyak juga ya. Jadi nak faham. Baguslah abang tanya gitu. Kan salah faham pula kan. Kata kalau daripada sahabat tak boleh dijadikan sandaran. Sama juga dalam kes saya sebut tutup kepala tadi. Itu mauquf, perbuatan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak marfu' kepada Nabi. Mana tidak datang daripada Rasulullah. Ada tapi dia tidak sahih hadis tu. Hadis Aisyah tu. Tapi yang sahih ada tapi dia mauquf. Boleh dijadikan sandaran. Malah ulama memasukkan digalakkan menutup kepala di atas hadis Abu Bakar As-Siddiq. Tapi bukan perbuatan Nabi, ada perbuatan beliau. Nampak? Boleh faham? Ada soalan lagi? Cukup dah tu. Nak semayang, bahaya. Qul qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.